Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube saya, Samsul Aslam, di mana saya sharekan ilmu-ilmu trading, fundamental dan juga sedikit sebanyak tentang kripto. Dah lama lah saya tak buat video kripto kan, tapi tak apa, insyaAllah nanti saya sediakan satu mungkin saya sediakan satu nanti topik yang menarik tentang kripto nanti. Hari ini kita nak belajar pasal forex trading, okey. Bukan pasal support resistance, bukan pasal apa-apa trend line, indikator, bukan. No. Kita nak belajar sesuatu yang baru. Mungkin saya rasa newbie ke, dah lama trade ke, ataupun yang masih tengah struggle macam mana nak baca pergerakan market. Sebab saya pernah dulu masa saya trade awal-awal berada dalam situasi yang mana hari-hari saya tanya, apa trend hari ni? Macam mana nak baca pergerakan market kan? Nak tengok kat daily ke, kat H4 ke, kat H1 ke. Kadang H4 lain, H1 lain pula ceritanya. Kadang ada orang cakap tengok H1 dah cukup, kadang ada orang tengok H4 dah cukup. Mana time frame? Kadang ada orang tengok sampai 1 minit punya time frame pun orang tengok, okey. Bagi saya tak galakkan lah tengok 1 minit punya time frame sebab it's a weak time frame, okey. So topik hari ni kita bukan nak cerita pasal time frame, okey. Kita nak baca, kita nak belajar pasal candlestick, alright. So saya harap video ni membantu korang yang tengah struggle dekat sana kan, mencari macam mana pergerakan market, alright. Dia nampak simple, okay, simple, basic gila, tak ada yang boleh memeningkan korang, just beberapa sahaja poin penting yang korang kena tahu untuk bila masa yang korang kena buy, kena sell. Sebab daripada pengalaman saya trading, okay, trade ni dia buy dengan sell je, itu pun orang boleh rugi. Saya pernah rugi dulu, okay. So jadi bila saya dah fahamkan beberapa benda, dah perbaiki beberapa benda, alhamdulillah trading nampak cantik, okay. So saya harap untuk korang yang tengok video ni, saya harap tengok 2-3 kali, okay, buat nota, fahamkan benda ni, adaptkan benda ni dalam trading, insyaAllah, okay. So kalau korang suka konten macam ni, okay, boleh tinggalkan like, subscribe kepada YouTube channel saya. Yang belum lagi subscribe, bantu grow channel kita supaya lebih ramai lagi yang akan dapat benefit macam korang tengok ni. Okay, ada yang dah like, okay, yang selalu tengok video saya nak ucapkan terima kasih. Alright, so tanpa membuang masa, saya nak buat screen sharing dekat sini. Okay, saya dah sediakan apa orang panggil nota lah kepada korang semua, okay. So jom, dia lain sikit nota ni sebab saya buat dekat apa orang panggil Microsoft, okay. Lebih kurang macam itulah, okay. So topik adalah teknik naked market structure, okay. So saya minta maaf suara saya tak berapa okey lagi sebab saya baru dalam pulih, sebab itu saya demam sesama kan. Sekarang rata-rata semua macam tu. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat, okey. So teknik naked, okey, market structure. Okay, so kita tahu market structure ni dia macam mana, dia adalah pergerakan menaik, menurun, okay, high, high low. So kita tak akan belajar pasal benda tu lagi pada market ni, okay. Saya dah buat video lain, so korang boleh tengok. Alright, so kita akan baca pergerakan market melalui candlestick, okay. Candlestick is the most powerful thing dalam chart. Korang setuju ke tak setuju, okay, bila korang nilai balik, benda ni memang betul, okay, benda ni memang fakta. Korang pakai apa-apa indikator pun kan, cuba korang tutup, korang padamkan, korang hilangkan candlestick, indikator korang takkan berfunction sebab indikator bergerak pun melalui candlestick, price bergerak pun melalui candlestick. Okay, so candlestick adalah nyawa dalam forex trading. So bila kita mahir dalam membaca candlestick, is the most powerful thing. Kita boleh buat profit. Okay, percayalah. Ni bukan kita cakap kosong, tapi bila korang dah faham benda tu, insyaAllah untuk korang nak buat profit tu lebih mudah, lebih jelas pergerakan baca cara market korang. Why candlestick? Soalan mesti ada, why candlestick?
Semua info dalam chart bergantung pada candlestick. Adakah dia dekat support? Adakah dia dekat resistance? Apa trend sekarang? Dah breakout retest ke? Dah boleh entry ke? Dah boleh buy ke? Dah boleh sell ke? Kan? Semua info-info penting datang daripada candlestick. Jadi kalau kita fahamkan candlestick pun dah cukup bagus. Okay? Kan? Kita trade menggunakan candlestick. Naked chart pun dah cukup bagus. Alright? Dan setiap candle yang bergerak sebenarnya dia bergerak atas million US dollar. Kan? Cuba fahamkan macam ni. Kita buy. Mungkin ada juga kawan-kawan kita yang buy. Mungkin dekat Malaysia ni ada juga orang yang buy. Mungkin dekat Asia ni ada orang juga buy. Mungkin dekat global ada orang juga buy. Jadi market ni besar. Okay? Market forex ni sekarang saya rasa dah 6 trilion lebih. Okay? Setahu saya dulu 5 trilion lebih. Kan? Sebab apa dia jadi forex market ni adalah market yang terbesar dalam dunia sebab sebesar gitulah pergerakan dia. Okay? So korang kena faham satu pergerakan candlestick mempengaruhi million of dollar yang membuatkan candle tu bergerak. Okay? So korang next time korang tengok candle ni walaupun kecil, walaupun besar kan. Besar ke kecil, dia bergerak atas million of dollar. Dia bukan bergerak atas RM1, RM2, bukan. Dia bukan game kecil-kecil. Okay? Ramai yang tengok candlestick ni, alah candlestick je pun kan. Apalah tak faham lah candlestick kan. Tapi cuba kita tukar cara kita memahami market tu. InsyaAllah dia akan bantu kita trade. Selepas saya dah baca pergerakan candlestick kan, trading saya nampak lagi mudah, nampak lagi saya tahu arah market. Macam kita dah boleh visualize market ni nak ke mana. Sebab info yang kita ada dalam market adalah past. Okay? Ke belakang, maksudnya semalam, kisah silam. Dan kita akan gunakan data tu, okay, untuk present, sekarang. Untuk predict future. Jadi past, present, future ni dia bergabung. Dia macam time travel lah, nak senang cerita. Okay? So kita selalu bermain dengan time travel. Okay, so orang ini saya tak nak panjang-panjang cerita lebar dekat sini. Saya tak nak cerita panjang lebar dekat sini, nota panjang lebar, so korang akan bosan. Saya cuba jadikan dia simple, sweet untuk korang faham. Okay, saya rasa newbie ni pun boleh faham lah benda ni. Alright, sebab saya biasanya saya fikirkan benda ni kan, okay, berdasarkan newbie macam mana dia fikir. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada D1. D1 ni adalah daily candle. Okay, D1 adalah daily, satu hari punya candle open dan close. Alright, dekat sebelah kanan ni kita ada H4 time frame. Okay, time frame H4. Alright, sabar-sabar dulu. Mesti korang, apa ni takkan nak belajar D1 dengan H4? Macam mana nak entry? Saya entry tak pernah pun guna H4, tak pernah pun guna D1. Okay, sabar, relax dulu. Okay, saya tahu korang mesti ada soalan tu semua. Okay, soalan korang semua akan terjawab juga dalam video ni. Okay, so relax, tengok video ni sampai habis. Alright, so dekat sini kita ada D1 time frame, dekat kanan ni kita ada H4 time frame. H4 ni satu candle open dan close ni, okay, mengambil masa 4 jam. Okay, 4 jam, okay. So dekat sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Okay, bermaksud satu hari ada 6 candle H4. Okay, jadi ni akan menarik sikit. Dia macam menarik, tapi first time mungkin kalau korang tak faham tak apa, tengok je video ni kembali sebab benda percuma. Okay, tak payah bayar, just tengok je video ni sampai habis, tengok balik sebab apa yang saya dah buat ni kan, saya dah ambil masa, saya fikir apa yang saya boleh cuba bantu korang macam mana korang nak trade. Okay, so daily kita ada high dekat sini. Kalau korang perasan, high ni datang daripada high dekat sini. Okay, alright, sebab kita akan tengok bentuknya candlestick macam mana. Okay, sebab benda ni korang juga boleh pakai di lower time frame. Alright, okay, so kita boleh nampak dekat sini kita akan ada low. Okay, kita ada low dekat sini. So low tu, okay, paras bawah ni dia ada dekat sini. Alright, so candle ni masih belum close lagi. D1 belum close lagi. Okay, so apa yang kita dapat tengok dekat dua candle ni yang push menaik ni adalah correction, adalah retracement yang akan membawa
daily candle close dalam keadaan macam ni di mana dia ada wick, okay, dan dia menaik. So bila cerita pasal wick ni, okay, ramai yang tahu, oh market ada buat wick, okay, ada wick ni kan, wick rejection, tapi tak ada siapa pun yang cerita wick ni kenapa terjadi dan macam mana dia terjadi. Okay, wick terjadi bila ada rejection. Okay, so ni adalah pergerakan besar yang kita nampak di mana dia bentuk high dan juga body. Tapi wick ni dia akan terbentuknya bila ada rejection. Okay, kena faham benda tu. Konsep tu korang kena faham. Okay, and then yang kita boleh dapat tengok dekat sini. Okay, so kita delete yang ni. Dulu kita dah faham kan, dia ada high, dia ada low kan. Tapi pergerakan besar ni biasanya dia akan berlaku pada volume, high volume. Okay, macam saya cakap, billion of dollar ni dia akan bergerak, lagi ramai orang trade, lagi ramai orang masuk pasaran. Okay, so kita kena tahu kita trade pair apa. Okay, contoh kalau kita trade pair GBP, JPY. So JPY yang akan aktif Asian market. Asian market tu kita dah boleh nampak GBP ni dah bergerak laju. London market pun akan lagi laju. Sebab kebanyakan most powerful influencer, okay, kebanyakan trading ni akan berlaku pada London time, okay, the most active trading time lah, okay, London time. So kita boleh nampak dekat sini. So apa yang kita perhatikan dekat sini adalah perjalanan macam mana terbentuknya daily time frame dan kita bahagikan, kita pecahkan dekat H4 time frame. Okay, so kita dah ada info macam ni. Macam mana pula new daily candle akan berbentuk? Okay, macam mana new daily candle akan bentuk? Sebab kan, bila daily close dalam keadaan bearish, okay, tak kisahlah dia close daripada resistance ke, ataupun dia close tengah-tengah ke, dia close dekat support ke, kebarangkalian kalau dia close kat support mungkin dia boleh reject lah. Okay, tapi kita cerita just sebagai contoh, kita cerita dia dekat close dekat resistance ataupun dia close bearish dekat resistance. Okay, so kita boleh nampak macam mana keadaan candle yang baru kan, baru daily kan, dan macam mana terbentuknya pada H4 time frame. So kenapa saya nak cerita dekat H4? Jadi H4 ni dia adalah time frame yang kita boleh tengok untuk kuatkan analisis kita. Entry kat mana, okay, macam mana dah ada strong resistance ke, strong support ke kan. Alright. So kita akan tengok macam mana terbentuknya new daily candle ataupun dekat H4 kita akan tengok macam mana candle-candle kecil ni dekat time frame H4 ni dia akan bentuk candle besar. Korang kena just kena ingat, ini tips. Candle-candle kecil ni dia akan bentuk candle besar. So bila kita dah tahu candle besar ni dia akan bentuk macam mana, kita boleh visualize benda tu di candle kecil. Macam copy and paste, okay? Macam kita bayangkan macam mana market boleh bergerak. Okay, visualize, benda ni penting. Okay, berkemungkinan besar, okay? Ini berkemungkinan okay, berkemungkinan besar new daily candle, okay, dekat time frame kecil H4, alright, dia boleh continue move bullish. Okay, dia boleh move bullish, alright, and then dia boleh buat some kind of wick dekat sini, close dalam keadaan wick macam ni. Okay, and then kita boleh nampak yang candle seterusnya boleh berkemungkinan, okay, push bearish dekat sini, close dalam keadaan macam ni, okay, and then candle continue push bearish, okay. So sorry lah sebab saya punya ni dah sampai ke hujung, alright, macam ni, okay. So berkemungkinan dekat sini apa yang geraknya dekat H4 ni kan, kita boleh dapat tengok dekat daily ni, new candle sebenarnya buat wick ke atas, and then it continue push bearish ke bawah. Okay, so ketika dia menaik tu, alright, ketika high ini dibentuk, dia datangnya daripada sini. So dekat time frame kecil, kita dah tahu yang dia sebenarnya membuat resistance dekat sini. Dia create resistance untuk market ni drop. Alright, so dekat sinilah datangnya trading plan korang punya keputusan nak buy ke sell pada hari yang baru nanti, okay? Sebab kita bila dah visualize,
kita dah tahu daily candle semalam close bearish. Berkemungkinan daily candle baru juga boleh continue push bearish kalau dia respect candle previous ni. Alright. So kita dah pada hari yang baru kita akan tunggu dia create resistance sahaja. So bila dia create resistance macam ni kan, kita dah tahu oh this is a sell. So dekat lower time frame pula kita dah tahu kat mana kita nak kena sell. Kita tunggu juga dia buat resistance, confirmation bearish untuk kita sell. Okay, sebab tu saya cakap jangan risau pasal time frame kecil. Apa yang saya nak cuba sampaikan dekat D1 juga H4, dia akan bantu bila korang baca pada pergerakan di time frame yang kecil. Okay, so bila korang dah tahu macam ni, alright, it's up to you. Korang boleh tunggu candle H4 ni close bearish sebab dia makan masa 4 jam. Okay, as a trader korang kena ingat kita dibayar untuk bersabar menanti setup yang kita nak. Okay, bila kita ada setup yang macam ni, kita menanti, kita sabar, itu adalah hasil kita. Entry dan profit itu adalah hasil kita. Kebanyakan orang, okay, dia tak sabar. Okay, dia tak sabar, dia entry, dia loss, dia profit. Okay, so kenapa kita tak just bersabar je, tunggu setup yang cantik. Okay, pergerakan macam ni, okay, korang boleh baca dekat apa-apa time frame. Contohnya, satu candle H4 ni akan mengambil 4 candle di H1 untuk bentuk, kan? Jadi dekat H1 ni korang boleh bayangkan yang mungkin dia sedang membuat resistance. Okey, jom saya tunjukkan contoh lagi satu. Alright, kita tengok yang dekat sini. Saya delete kejap. Okey, sebagai contoh lah. Okey, sebab saya rasa saya terangkan dalam yang mudah supaya korang boleh faham. Okey, dia kalau first time mungkin korang macam rasa macam apa ni tak faham ni kan. Okay, so let's say lah kita ada satu candle bearish dekat sini. Okay, andai katalah ini adalah candle H4. Okay, so H4 dia akan ada satu candle, H1 akan ada 4 candle. So dekat candle kecil ni mungkin bacaannya macam ni, bentuknya macam ni, candle buat bearish, okay, 2 candle buat bearish, okay, dan satu candle close dalam keadaan doji ke apa ke whatever lah. Okay, alright, and then kita boleh tengok suddenly ada satu candle close bullish macam ni. Okay, jadi apa yang sebenarnya terjadi dekat sini yang kita kena ambil tahu. Alright, so let's see in detail pula. Okay, macam sama apa yang saya terangkan dekat daily tadi, ini adalah high, yang mana dekat H1 ini adalah high. Okay, alright, boleh faham, simple. So low ni adalah low yang dekat sini, dan push ke atas ni adalah retracement untuk candle H4 close bullish macam ni. Sorry, untuk dia push untuk create weak rejection. Okay, sebab tu saya suka panggil dia weak rejection. Alright, so sekarang kita dah tahu, okay, kita dah tahu bacaannya. Alright, so how about new H4? Okay, apa macam mana binanya new H4? Okay, so kebarangkalian new H4 akan membuat satu wick ke atas. Okay, kebarangkalian, alright, dia akan buat wick, belum lukis lagi, dia akan buat wick ke atas, and then dia akan continue push bearish ke bawah. So push yang ke atas ni dekat H1, okay, adalah continuation untuk bullish candle ni. Alright, mungkin dia akan push bullish macam ni. Alright, ataupun kecil lagi dia buat satu doji candle ke kan. Alright, macam ni. So ni adalah 1 2, baru 2 jam. So ada lagi 2 jam punya candle untuk H4 nak close. And then suddenly dia buat satu candle bearish macam ni. Dan dia buat continuation, alright, break low yang ni untuk continue. Sebab kat sini kita boleh nampak dia dah create new low. Okay, ini adalah H4, ini adalah H1. Candle buat low, okay, high yang dekat sini. Okay, high yang dekat sini datangnya high dekat sini. Low yang kat sini datangnya low dekat sini. Alright, so ini adalah macam mana kita baca pergerakan market melalui candlestick. Okay, harap benda ni bantu korang. Okay, kalau korang tak faham, korang kena tengok 2-3 kali. Okay, kalau ada apa-apa soalan berkaitan
apa yang saya sampaikan ni, sila komen je. Jangan risau. Lagi banyak korang tanya, lagi banyak korang boleh faham. Okay? Dan saya harap video ni bantu korang, okay, untuk baca pergerakan. Sebab apa? Sebab korang kena visualize macam mana market tu bergerak, kan? Cuba korang tengok daily candle hari ni close macam mana, okay? Dan korang buat visualize, conteng je kat buku. Macam mana dia boleh bentuk daily candle yang baru, dekat H4 dia bentuk macam mana. Sebab bila korang visualize pergerakan tu, okay, percayalah mungkin korang boleh dapat tengok pergerakan tu, okay, lebih cantik, korang boleh jadi lebih matang dalam membaca market, kan. Macam market, baca candlestick. Bila korang tahu macam mana candle tu bergerak, itulah time yang korang boleh buat profit kau insyaAllah. Okay, so harap video ni membantu korang. Okay, kalau korang suka video ni, tinggalkan like, okay, subscribe kepada YouTube channel saya. InsyaAllah di masa akan datang kita akan buat lagi video-video menarik. Alright, so untuk kali ni itu saja Samsul untuk video naked market structure, okay, teknik naked market structure. So harap bantu insyaAllah. Okay, so terima kasih yang layan sampai habis. Alright, kita jumpa di video yang akan datang. Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa di next video.